Menteri, Yang Berhormat Menteri, sini. Atas topik yang sama, terima kasih Yang Berhormat dan Datuk Yang Dipertua. Baru-baru ini pada 14 hari bulan ini ada satu ragutan berlaku terhadap seorang wanita di perkarangan Parlimen, di Jalan Parlimen. Saya ada salinan laporan polis yang dibuat oleh wanita tersebut. Nama Selina T. Gaikwak. Pengaduan pada 14 hari bulan Mac 2012 jam lebih kurang 15.45 jam semasa saya berjalan di Jalan Parlimen Kuala Lumpur. Secara tiba-tiba dari arah belakang satu motosikal berhenti di belakang saya dan terus mengetuk kepala saya menggunakan helmet. Saya terus pingsan, tidak sedarkan. Apabila sedar bahawa beberapa minit kemudian saya dapati beg tangan saya telah tiada. Kejadian berlaku terlalu pantas dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Barang yang telah diambil adalah seperti berikut: wang tunai RM80, lesen memandu dan dokumen kerja. Saya telah buat rawatan di klinik Kepung dan mendapat kecederaan lebam di kepala dan tangan. Tujuan buat laporan ini adalah untuk rujuk pihak berkenaan bagi mendapatkan gantian yang baru. Jadi Yang Berhormat Menteri, di perkarangan Parlimen, Jalan Parlimen, Datuk Yang Dipertua pun tidak selamat lagi. Jadi bukan dalam Parlimen, yang di luar, bukan? Tapi jalan itu eksklusif untuk penggunaan orang yang datang ke Parlimen. Sebab saya tadi ingat orang motosikal dalam Parlimen. Tidak, di perkarangan Parlimen, iaitu just outside the gate, Datuk Yang Dipertua. Jadi itu pun tidak selamat untuk orang ramai. Wartawan sendiri telah diserang oleh peragut. Jadi apakah tindakan oleh polis? Adakah apa-apa tindakan yang diambil? Setahu saya wanita ini tidak dihubungi oleh pihak polis untuk mengambil sebarang kenyataan. Ini yang amat serius. Sila beri penjelasan mengenai ini. Sekian, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana saya dimaklumkan bahawa penggulungan kali ini dari segi masa terhad, saya minta bahawa perkara-perkara yang dibangkitkan untuk mencelah biarlah ianya berkisar kepada apa yang telah dibincangkan di peringkat perbahasan. Kedua-dua perkara, Teluk Intan dan juga Wangsa Maju, merupakan insiden-insiden yang spesifik yang memerlukan kita perincikan, dan laporan 1810 dan juga kes yang dibangkitkan oleh Teluk Intan di perkarangan Parlimen yang didakwa, kedua-duanya tidak dibangkitkan semasa perbahasan, tetapi sila. Terima kasih. Yang mana satu, Ahmad? Ada 3 orang tu. Padang Serai, Indra Mahkota dan Tahu Panjang. Indra Mahkota, silakan. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Yang Berhormat Menteri ada menyebut tadi, dan ini juga termasuk dalam di dalam sesi perbahasan saya menyebut tentang perkara ini, iaitu penlibatan PDRM di dalam menangani masalah jenayah rentas sempadan. Kita tahu di mana ada penubuhan jawatan kuasa keras yang juga dianggoti oleh PDRM dalam isu ini. Tetapi setakat ini tidak ada satu penjelasan yang menyeluruh ataupun penjelasan yang spesifik berkenaan dengan sama ada hasil, kaedah penubuhan jabatan yang dianggoti oleh termasuk PDRM ini, ataupun cara pelaporan atau memberitahu hasilnya. Saya harap pada hari ini Yang Berhormat Menteri boleh memberi sedikit penerangan di manakah fungsi PDRM dalam isu ini yang dikatakan menjadi isu negara. Sudah setahun lebih perkara ini diperkatakan, dan kita menunggu penlibatan PDRM bawah Kementerian Yang Berhormat, hasilnya dan kaedah serta fungsi dia setara mana untuk penyelesaian terutamanya rentas sempadan, dan juga di bawah jawatan kuasa khas menangani isu kebocoran hasil negara yang dianggoti tepat oleh PDRM. Terima kasih. Jenayah yang merentasi sempadan tidak unik kepada negara kita sahaja. Ianya merupakan satu fenomena yang dilanda dunia globalisasi yang tanpa sempadan pada hari ini. Sebenarnya tidak ada formula dan pendekatan di luar sana, tak kira negara maju atau sedang memaju, di mana jenayah-jenayah yang melibatkan pergerakan orang, duit, maklumat, kerana dunia dah tak ada sempadan, membawa ancaman yang begitu serius
kepada negara-negara tertentu. Sebab itu di Malaysia, sama ada kita lihat negara kita ni sebagai negara destinasi atau negara transit, memang memerlukan satu fokus yang amat mendalam sekali dalam konteks bagaimana kita dapat tangani jenayah-jenayah seperti penyeludupan manusia, penyeludupan dadah, penyeludupan senjata, isu-isu yang berhubung kait dengan terorisme atau keganasan, isu berhubung kait dengan money laundering dengan izin. Semua ini melibatkan perjalanan di antara negara-negara terlibat sebagai negara punca, negara transit atau negara destinasi. Saya tidak pernah umum bahawa ada jawatan kabinet atau jawatan kata khas untuk melihat kepadanya. Tetapi pendekatan. Terima kasih ya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya merujuk pada laporan akhbar yang mengumumkan bahawa Peguam Negara membuat pengumuman bahawa wujudnya jawatankuasa yang dikuasai oleh PDRM, SPRM, Lembaga Hazina Negeri, Immigration dan ada beberapa buah lagi jabatan yang dinamakan dalam satu jawatankuasa khas. Saya nak bertanya tentang spesifiknya fungsi PDRM. Adakah PDRM membawa satu fungsi khusus dalam jabatan yang merangkumi beberapa departmen ataupun jabatan-jabatan yang khusus tadi? Sebab itu saya pun tak dengar apa namanya, hasilnya, dan sudah tentu saya fikir PDRM atau Kementerian Yang Berhormat ada kedudukan yang baik untuk membuat pengumuman tentang terutama hasil dia, sekurang-kurangnya meningkatkan lagi orang kata keyakinan yang kita telah pun mengusahakan sesuatu untuk menangani. Sebab tu saya minta Yang Berhormat kalau ada maklumat beritahu apakah hasilnya, berapa yang ditangkap atau didakwa atau sebagainya sekiranya ada. Terima kasih. Sekiranya Yang Berhormat berikan saya ruang untuk memberi penjelasan, saya boleh penjelaskan. Sebenarnya tapak dan tempat untuk kita memusatkan usaha ini telah pun dikenal pasti di Langkawi. Dan usaha kita nak mengenal pasti agensi-agensi terlibat masih dalam proses sebagai penjelasan kepada Dewan Yang Mulia ini. Kerana ia melibatkan Bank Negara, ia melibatkan Peguam Negara, ia melibatkan Custom, ia melibatkan Immigration, ia melibatkan juga PDRM. Maka badan atau kepimpinan untuk melihat fenomena global ini yang sekarang ini masih lagi terkapai-kapai negara-negara maju pun untuk tanganinya, sedang diterajui oleh KDN, bukan PDRM, di peringkat kementerian lagi. Sebab itulah agensi-agensi di bawah KDN sekurang-kurangnya dapat kita selaraskan untuk kita pastikan bahawa mereka bergerak senada dan objektifnya sama. Tetapi nak merentasi kepada kementerian-kementerian lain seperti apa yang kita lakukan dalam konteks GTP tadi dan NTRA, ianya mengambil masa. Lebih-lebih lagi bila ianya melibatkan badan-badan yang sebelum ini bergerak dalam konteks persendirian, custom, bank negara dan sebagainya. Ini mengambil masa sedikit dan pengalaman daripada negara-negara di mana kita ada hubungan dua hala atau serantau dengan pihak-pihak berkuasa mereka, sama ada di Australia atau di UK. Cara pendekatan merentasi kementerian untuk mengatasi jenayah merentasi sempadan merupakan sesuatu yang boleh dijadikan contoh. Sebab itu kita mengambil kira perkara-perkara yang menjadi kekangan hari ini, dan tembok-tembok kekangan itu mesti diruntuhkan dahulu. Pemikiran mindset agensi-agensi berkenaan mesti memahami ancaman yang terpaksa kita hadapi pada hari ini dalam lanskap yang telah pun berubah, dan cara bagaimana kita dapat tanganinya dalam konteks kerjasama dua hala atau serantau. Dan ini ada kaitan dengan jenayah-jenayah yang begitu serius sekali. Terima kasih. Sedikit ya, Mas. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Saya mengucapkan terima kasih dan tahniah di atas inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam memastikan keselamatan rakyat dan negara. Isu yang berbangkit ialah terutama keselamatan di sempadan.
Sebab kawasan saya adalah kawasan yang sempadan dengan negara Thai. Sejak akhir ini kita lihat kes-kes yang melibatkan pembunuhan, melibatkan senjata api cukup kerap berlaku. Dan yang malangnya ada melibatkan rakyat tempatan. Dan sejauh mana kawalan keselamatan di sempadan. Dan juga ialah isu berkaitan dengan masalah penyeludupan. Dan ini sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat tadi, kerjasama daripada JPAM, kerjasama daripada RELA, kita nampak tidak berkesan sebab kes yang melibatkan penyeludupan, khususnya penyeludupan minyak, begitu berleluasa. Sehingga melibatkan yang terbaru, satu warga emas meninggal dilanggar oleh dilanggar oleh penyeludup ini. Dan ini satu fenomena yang sangat bahaya. Dan begitu juga kita tengok di waktu malam, bagaimana begitu ramai rakyat tempatan yang menyeberangi secara haram lebih pada pukul 10 malam melalui pengkalan-pengkalan haram. Jadi sejauh mana kawalan oleh pihak keselamatan, terutama yang melibatkan belia, saya cukup bimbang sebab yang ramai yang melalui jalan secara haram ini adalah di kalangan belia-belia remaja yang pergi ke tempat-tempat disko dan sebagainya di sebelah Thailand. Jadi ini ada satu fenomena yang sangat membimbangkan. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak Yang Berhormat sejauh mana usaha untuk memastikan kawalan yang lebih ketat dan keselamatan yang lebih terjamin di kawasan sempadan. Minta penjelasan. Ringkas saja berbalik pada soalan yang tadi. Saya rasa kerajaan ada beri jaminan tempoh untuk mengemukakan finding ataupun dapatan atau penemuan. Saya ingat lagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan mengatakan kita diberi tempoh 4 bulan untuk mengemukakan finding. Dan saya rujuk satu laporan akhbar mengatakan kerajaan mengumumkan telah dapat menyelamatkan 22 bilion ringgit hasil daripada rangkaian jabatan yang ditubuhkan ini. Maknanya dah ada penemuan dan ada hasil dia. Saya tak tahu kenapa Yang Berhormat mengatakan masih memerlukan masa yang panjang untuk mengumumkan hasil dan sebagainya. Dan saya rasa negara lain juga terlibat dalam aktiviti usaha sebagaimana yang disebut. Tapi ada hasil yang mereka mengumumkan bahawa setakat ini berapakah pencapaian dan sebagainya untuk tujuan tadilah meningkatkan keyakinan masyarakat luar dan juga masyarakat tempatan. Terima kasih. Berhubung kait dengan jawatan kuasa, oleh kerana jawatan kuasa rasmi belum minta mencelah. Subang. Penantarap ya. Penantarap dulu. Subang. Terima kasih. Terima kasih pada Yang Berhormat Menteri memberi laluan. Saya ingin bangkit dua perkara. Satu berkaitan dengan kadar jenayah dan hubungan dia dengan deployment of anggota di bawah di PDRM. Saya faham memang statistik yang diberitahu sekarang menunjukkan bahawa kadar menurun. Tapi boleh saya kongsi pengalaman daripada akar umbi, direct feedback untuk membantu kementerian. Pada hari Minggu yang lepas, saya ada di Seksyen 7 Kota Damansara dalam penubuhan Persatuan Rukun Tetangga oleh penduduk di sana. Dan mereka baru menubuhkan selepas 12 tahun di kawasan di mana rumah-rumah berkembar. Ya. Dan bila saya tanya kenapa baru nak tubuhkan, jawapan mereka, dalam 3 bulan yang lalu ini, 5 kes samun dengan gunakan parang dan sebagainya. Dan kedudukan keadaan ini mengejutkan bagi mereka. Dan hasilnya mereka buat keputusan untuk menubuhkan rukun tetangga dan sebagainya. Bagi saya, isu yang berkaitan adalah nisbah polis atau jumlah polis, anggota polis yang kita ada di sana. Kita ada lebih kurang 100,000 atau 120,000 ya anggota PDRM sekarang, kalau saya tak silap. Bermaksud nisbah secara menyeluruh untuk negara adalah lebih kurang satu anggota polis kepada lebih kurang 270 penduduk Malaysia. Satu nisbah yang cukup munasabah kalau dibandingkan dengan nisbah yang disyorkan oleh Interpol. Tapi di kawasan Kota Damansara sebab SM Balai ada bersama dengan kita, dia jawab dia ada sahaja 60 anggota polis untuk menjaga kawasan dengan penduduk beramai 150,000 orang. Ya. Sebenarnya kalau ikut nisbah itu dia perlukan 600 anggota. Tapi dia hanya ada 60. Jadi saya ingin tanya, apakah usaha sekarang daripada kementerian untuk pastikan inilah masalah besar di bawah ya, di kawasan-kawasan macam Kota Damansara dan banyak kawasan bandar
Bukan saja di Lembah Kelang, mungkin di Johor, di Ipoh, Pulau Pinang. Apakah usaha daripada pihak kementerian untuk pastikan nisbah ini jauh lebih dekat pada nisbah yang disorkan oleh Interpol sendiri dan nisbah secara menyeluruhnya, ya? To make sure that this ratio dengan izin is about 1 to 300 atau satu nisbah yang lebih munasabah daripada yang ada sekarang. Datuk Menteri, soalan nisbah ni penting, Datuk Menteri. Saya ingat soalan PGA dan Marine Police yang juga dirangkum bersama dalam nisbah ini tidak berpatutan oleh kerana di luar negara polis tidak terlibat dengan soalan PGA dan Marine Police ni. Jadi ini menunjukkan bahawa nisbah sebenar membuat kerja polis tu berlainan daripada nisbah yang kita guna. Speaker pun boleh mencelah. Nisbah anggota polis dengan penduduk yang ditetapkan oleh Interpol ialah seorang anggota polis kepada 250 orang penduduk. Walau bagaimanapun nisbah ini adalah hanya sebagai panduan sahaja kerana ia adalah berbeza dan amat bergantung kepada faktor-faktor lain seperti jumlah kepadatan penduduk, lokasi dan kadar jenayah sesuatu kawasan. Bagi negara ini, umumnya nisbah anggota polis kepada penduduk ialah seorang anggota polis kepada 270 orang penduduk, yang mana ia adalah hampir dengan nisbah yang disarankan oleh Interpol secara menyeluruh. Kerajaan berhasrat untuk memastikan nisbah yang disarankan oleh Interpol ini akan dapat dipenuhi di seluruh negara. Tapi buat masa ini, kita melaksanakan tambahan pejawatan anggota polis sebanyak 60,000, yang mana jumlah kekuatan PDRM akan meningkat ke lebih daripada 150,000 yang disebutkan oleh Yang Berhormat menjelang tahun 2015. Sebab itu kaedah-kaedah baru sama ada menggunakan rela atau JPAM dan dasar-dasar yang merangkumi kementerian-kementerian lain dan agensi-agensi lain, contohnya pembekuan tambahan 4,000 ahli anggota polis baru-baru ini, oleh kerana saranan daripada ahli-ahli Yang Berhormat dan daripada Dewan Yang Mulia ini, daripada rakyat, maka ianya tidak melibatkan pihak polis. Dan 4,000 yang dibekukan peringkat awal sekarang ini telah pun dicairkan. Tetapi dari segi latihan untuk memastikan mereka dapat diserapkan di dalam PDRM, ianya mengambil masa sedikit. Dan oleh kerana itulah dalam jangka masa yang ada ini, kita kena fikir kaedah-kaedah yang di luar kotak supaya apa yang berlaku dibangkitkan oleh Subang juga oleh mereka di Taman Tun contoh, di mana insiden-insiden tertentu, saya tak nafikan, boleh mewujudkan persepsi bahawa mereka di sana tak selamat. Tetapi kalau kita kembali kepada matlamat dan objektif kita yang lebih awal, iaitu memberikan tumpuan kepada jenayah jalanan, tumpuan kepada 50 hotspot, tumpuan kepada 5 negeri. Bermakna bahawa apa yang kita lakukan itu, kalau kita tanya di kawasan-kawasan hotspot, mereka tidak ada persepsi sebegitu rupa kerana tumpuan dan objektifnya berbeza. Hari ini saya mengakui dari segi persepsi dan juga visibility dan penambahan mereka, termasuklah penglibatan rukun tetangga tadi, di mana kedua-dua badan rukun tetangga dan rela, akta barunya akan dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, memerlukan kerjasama daripada para orang ramai. Yang Berhormat, sikit. Satu-satunya badan yang secara sukarela dan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama dengan pihak polis untuk menangani isu ini dapat diambil kira dalam kita melihat ke hadapan. Sebab itu nisbah penting, tetapi kita juga mesti melihat bagaimana ianya dapat dipenuhi dari segi sasaran kita, objektif kita, dan itu memerlukan feedback daripada masa ke semasa. Kerana apa yang kita lakukan ini di bawah NKRI merupakan satu proses yang kita lalui. Setakat hari ini saya agak puas hati kerana kesungguhan dan juga kekangan yang ada telah pun menunjukkan
keberhasilan yang amat membanggakan dalam masa yang begitu singkat. Tetapi saya pada masa yang sama kita tahu bahawa banyak lagi perkara yang perlu kita. Ya. Menteri, sedikit Menteri. Saya sebenarnya senada sedikit, cuma mohon penjelasan lanjut dalam Menteri menjelaskan isu nisbah tadi. Menteri menjelaskan pendekatan baru yang dikatakan tadi. Menteri, saya nak tanya Menteri, pendekatan NKRA seperti yang saya katakan tadi adalah satu pendekatan baru yang diambil di bawah kepimpinan hari ini yang saya yakin punya satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Menteri juga mengatakan apabila ada pendekatan yang lebih targeted lah, key area. Pada masa yang sama Menteri, saya ingin bertanya Menteri, ada dua perkara yang lebih menjurus kepada perkara yang saya kurang pasti sama ada NKRA mampu menjawab dari isu integriti. Adakah bagi saya NKRA, KPI dan sebagainya ini adalah dengan izin, it is a management tool. Dari segi pengurusan jumlah jenayah, mau menguruskan sehingga habisnya jenayah, itu saya rasa mungkin tidak dapat dinafikan. Ada penghasilannya, tetapi isu integriti. Contoh mengambil kira isu sekarang, isu former CID chief Datuk Mak Zain dengan Datuk Ramli Yusof, itu satu perkara yang perlu saya rasa Menteri perlu selesaikan dari segi aspek integriti. Tetapi satu lagi key area yang saya rasa Menteri boleh bantu saya menjelaskan, contoh di balik pulau contohnya, isu key area macam jenayah dadah. Saya tengok peningkatannya tu amat saya rasa ketara. Statistik yang saya dapat daripada AADK, terutama sekali di kalangan anak-anak Melayu, memang teruk. Dan kalau kebetulan kalau Menteri tengok sendiri di mahkamah-mahkamah magistrate luar bandar, rata-rata dengan izin apa dipanggil sebagai repeat offender, pesalah-pesalah yang berulang-ulang. Dan saya rasa ini juga mungkin Menteri boleh memberi penjelasan, adakah perkara jenayah ini juga dijadikan sebagai satu key area. Kerana saya tengok rata-rata perkara ini berlarutan. Mohon penjelasan Menteri. Saya ingat Yang Amat jawab soalan dulu yang dibangkit dalam bahasan. Saya tengok yang penjelasan ni dah merentasi sempadan. Soalan asal yang dibawa, di mana saya nak jawab bersama dengan apa yang dibangkitkan oleh Balik Pulau tadi. Oleh kerana kita memberi tumpuan kepada 5 hotspot, tak bermakna bahawa kita tidak juga menjalankan tugas dan tanggungjawab kita di kawasan-kawasan lain. Kerana kadar jenayah daripada indeks yang kita lihat juga menurun secara menyeluruh walaupun berada di dalam negeri-negeri yang tidak ada kaitan. Balik kepada isu rantau panjang tadi, di mana jenayah-jenayah yang merentasi sempadan dan apa yang dibangkitkan oleh Indra Mahkota, oleh kerana jawatan kuasa rasmi yang kita cadang nak wujudkan itu belum dapat diumumkan secara rasmi, tidak bermakna bahawa agensi-agensi yang berkaitan untuk menanganinya tidak berjalan dan menjalankan tugas seperti biasa. Jadi penjimatan yang telah pun dilakukan oleh pihak custom, pihak income tax, pihak bank negara dalam tindakan mereka yang mungkin sebelum ini berasingan, kita nak gembelengkan dan selaraskan dengan pendekatan baru. Hasil daripada usaha ini mungkin berlipat ganda, dan ini merupakan fenomena baru dalam dunia yang tanpa sepadan, yang dunia globalisasi hari ini. Sebab itu kita berada di hadapan sekali dalam melihat ini sebagai satu fenomena yang perlu dibendung dengan cara dan pendekatan yang baru. Sebab itu memanglah pihak pembangkang tak akan bersetuju dengan semua perkara yang sebenarnya tak setuju langsung dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau itu memang tugas dia. Yang penting rakyat tahu bahawa kita bersungguh-sungguh, rakyat tahu bahawa apa yang kita lakukan ini merupakan pendekatan yang luar daripada apa yang kita lakukan sebelum ini. Rakyat tahu dunia berhadapan dengan kegawatan ekonomi. Rakyat tahu bahawa penularan politik, hujah-hujah politik yang menidakkan segala-galanya dan dengan izin demonize individu, termasuk juga badan-badan yang selama ini telah pun dipertanggungjawabkan dan telah pun menjalankan tugas mereka dalam penuh dengan kekangan seperti PDRN, tetapi kita tetap melakukannya kerana perkara asas di bawah KDN,
ialah untuk memastikan ketenteraman awam dan keselamatan rakyat. Datuk Menteri. Tentang kebajikan sikit tadi, banyak kali bangun. Terima kasih Datuk Yang Tertua, terima kasih Menteri. Berkaitan dengan kebajikan ni Menteri, saya bangkitkan dalam ucapan saya, mungkin ada dalam jawapan. Atau kalau tak ada, saya nak rangkumkan sekali dengan kaitan dengan kebajikan ni. Dengan pampasan yang diberikan kepada anggota polis yang diambil tindakan disiplin. Dia ada pampasan, saya dipahamkan, dia ada sagu hati yang menyebabkan mereka yang dibuang kerja, mungkin kadang-kadang kes disiplin dan pengesalahan yang kecil-kecil ni, bila diambil tindakan tidak ada pampasan diberikan kepada anggota polis ni yang terpaksa menanggung keluarga mereka yang ramai, anak dan sebagainya, kehidupan mereka. Jadi saya pohon supaya pihak Menteri mungkin ada jawapan. Terima kasih. Ini akan saya jawab kemudian Yang Di-Pertua, kerana benda ini dibangkitkan dalam perbahasan awal, dan kalau Yang Berhormat tak puas hati boleh mencelah pada ketika itu nanti. Ada dalam jawapan saya ni. Menteri, boleh saya teruskan dengan skip tadi? Silakan. Ya. Pokok sana. Terima kasih Tuan Sri, terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa adalah wajar itu satu perkara. Yang keduanya sama ada penyelarasan itu antara akta yang di bawah Kementerian Pengangkutan, sebab saya dipahamkan apabila kita meluluskan pindaan yang telah pun diterima pada Disember yang lalu, kalau tak silap ingatan saya, bermakna bahawa hanya satu saja penguatkuasaan yang akan berlaku yang berkaitan dengan undang-undang lalu lintas ini, iaitu JPJ di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Dan tadi Yang Berhormat mengatakan bahawa AES itu tidak meliputi lampu isyarat dan sebagainya, tapi saya dipahamkan bahawa dia meliputi lampu isyarat. Dan lama kelamaan saya dipahamkan bahawa mereka akan memperbanyakkan kamera yang statik ini lebih banyak di tempat-tempat ataupun di jalan-jalan yang tertentu yang telah pun dipilih, yang dikenal pasti sebagai hotspot, maknanya tempat-tempat yang dilihat bahawa sering berlaku salah laku, di mana ada kenderaan yang dipecut melebihi daripada had kelajuan. Jadi saya minta penjelasan yang sejelasnya supaya masyarakat tidak keliru. Hari ini masyarakat masih keliru, dan dulu timbalan Ketua Polis mengatakan bahawa kita tidak lagi menyorok, tapi sekarang ni masih lagi ada yang speak trap yang secara yang menyorok, dan ini yang kadang-kadang yang saya lihat bertentangan dengan akta, sebab kalau mengikut aktanya yang dipindah oleh Kementerian Pengangkutan dulu, dia ada jarak yang tertentu yang mesti diberitahu kepada pengguna jalan raya bahawa ada kamera di hadapan. Jadi kalau yang dilaksanakan oleh pihak polis ni, dia tak beritahu, cuma kawan sebelah saya boleh beritahu, yang tu PAS UMNO boleh kira. Maknanya dia bagi lampu, maknanya UMNO bagi lampu kat PAS, PAS bagi UMNO kat lampu, kata ada speed trap di hadapan. Hak lain tak boleh kira PAS UMNO ni. UMNO memang tak boleh kira. Terima kasih. Jawab Menteri. Jawab Menteri. Boleh jawab sekali. Tuan Sri Yang Di-Pertua, sebenarnya dah jauh lagi daripada soalan asal ni. Yang ditanya ialah berhubung kait dengan AES sistem. Yang dicelah sekarang ni ialah berhubung kait dengan penyelarasan di antara JPJ dengan PDRM dan dengan Kementerian Pengangkutan dan KDN. Jadi kalau itu merupakan sesuatu yang diperlukan, saya rasa Yang Berhormat Pokok Sena perlu lebih spesifik dalam apa yang dituntut. Jangan tanya soalan lain dengan harapan dalam penggulungan nanti boleh serang kita kerana kepentingan lain daripada untuk mendapat penjelasan yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini Tan Sri Yang Di-Pertua, saya jawab berhubung kait dengan apa yang ditanya pada awal, iaitu berhubung kait dengan sistem AES, dan polis masih lagi diperlukan, sehingga AES sistem ini dah diperluaskan sepenuh-penuhnya
di mana saya lebih suka kerana ianya akan membebaskan pihak polis untuk melaksanakan tugas yang dituntut oleh yang berhormat yang lain daripada sebelah sana di Taman Tun dan sebagainya untuk melihat kepada jenayah yang lebih serius. Jadi tangkap tu. Ya. Saya tak lari daripada soalan asal, dia masih ada kaitan sebab saya membangkitkan tempoh hari kerana pindaan akta pengangkutan jalan, sebab sebelum ini polis menggunakan akta pengangkutan jalan dalam saman kompaun yang dikenakan ke atas pengguna jalan raya dan sebagainya. Jadi sekarang ini pindaan itu telah memberikan kuasa, saya dipahamkan bukan lagi kepada polis, itu akan dikuasakan oleh penggunaan AES ini yang akan dikendalikan oleh JPJ sendiri. Jadi saya katakan bagaimana keadaan ini boleh berlaku, maknanya ada JPJ, ada polis. Jadi sebab itu saya katakan bahawa timbul di sini apakah penyelarasan telah pun dibuat dan apakah ini telah membenarkan dari segi undang-undang pengangkutan jalan raya itu, akta pengangkutan jalan itu membenarkan pihak polis untuk mengambil tugas yang sudah pun diberikan kepada JPJ. Trend pengangkutan belum menggulung lagi, dan dalam hal ini tak ada masalah untuk kita kaitkan penggulungan Kementerian Pengangkutan dalam konteks akta yang dibawa di bawah kementerian berkenaan. Dan pihak PDRM sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan kementerian-kementerian, dan inilah merupakan kekuatan yang ada kepada transformasi kerajaan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana pertindihan dan juga penyelarasan, perkongsian maklumat, itu semua dalam perkara-perkara yang merupakan kepentingan ramai, public interest dengan izin, yang dikenal pasti 7 perkara yang diumumkan sebagai NKRA, merupakan satu perkara yang Tangga Batu harap bahawa pihak polis terbuka untuk bekerjasama. Memang kita terbuka kerana pendekatan kita selama ini, kita sanggup buat pertama kali dalam sejarah, dan setahu saya dalam dunia ni tak pernah pun ada kerjasama di antara pihak tentera dengan PDRM, tetapi joint patrolling dengan izin, latihan kamp-kamp tentera, semua itu merupakan pendekatan yang baru yang menunjukkan bahawa kita sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan sesiapa sahaja asalkan ia dapat mengecapi apa yang kita harapkan dan telah pun dipersetujui lebih awal. Jadi itu merupakan mindset change. Itu yang merupakan sesuatu yang lebih susah daripada mencari sistem untuk kita beli. Tetapi dari segi kepimpinan, dari segi minda, dari segi kesanggupan mereka yang terlibat ini untuk bekerjasama secara terbuka merupakan kejayaan yang kita telah pun kecapi dalam masa yang begitu singkat sekali. Okey, masih Tan Sri, masih Menteri. Suka untuk saya sebut berkaitan dengan isu mesin kuda ataupun judi, yang mana saya bersama dengan Ketua Polis Gurun telah buat operasi untuk buat tangkapan ni. Apa yang kita rasa duka cita, tangkapan dibuat 11 mesin, besok masuk semula. Tangkapan besok masuk semula. Jadi rungutan semua pihak lah, khususnya pelbagai sekolah, waris bapa, kawasan pendalaman. Kita minta pihak polis PDRM tegas dan ambil tindakan, dan biarlah berpatutan tindakan dikena itu supaya dapat kita hentikan segera lesen ataupun bukan lesen, mesin judi ini yang berdosa khusus di pendalaman. Jadi saya mohon, saya tengok pihak polis di kawasan saya telah bekerja betul keras, tapi rampasan dibuat sehari, besok masuk semula. Bagaimana pendirian Menteri sendiri? Saya minta maklum. Jerai dijawab oleh Kota Belud, Indra Mahkota. Terima kasih. Tan Sri, bukan macam tu. Mesti sikit-sikit. Dia macam ni, apabila operasi itu haram, siapa nak bertindak? Autoriti mana? Mesti polis. Kota Belud diam dulu. Tak, masalah lesen tak ada. Ini haram, Datuk Menteri, Datuk Seri Menteri. Bila dia haram, pergerakan mesti diambil oleh pihak polis yang berautoriti untuk tangkap, buat geledah. Orang kampung mana boleh, Kota Belud tahu apa? Tangkap. Ini sebenarnya merupakan perkara yang memerlukan kita bekerja merentasi bukan sahaja sepadan, tetapi juga merentasi ideologi politik.
Dan kalau sekiranya sesuatu masalah nak ditangani, dihadapi, ianya melibatkan pihak berkuasa tempatan, ianya melibatkan pelesenan, ia melibatkan pelaksanaan, ia melibatkan pemantauan. Jadi kalau betul-betul ikhlas nak bantu, Yang Berhormat boleh tampil ke hadapan beri cadangan. Kerana pihak polis telah pun menjalankan tugas mereka. Seperti Yang Berhormat sendiri nyatakan tadi, bahawa kita telah pun mengambil tindakan, tetapi esoknya ianya berleluasa lagi. Indra Mahkota kat belakang lama tunggu. Fokus itu. Terima kasih. Saya nak rujuk kepada dua siaran akhbar luar negara, majalah luar negara yang memetik secara khusus. Pertama, kadar jenayah retas padan di Malaysia yang merujuk kepada trafficking drug trafficking, pengedaran dadah. Dia merujuk kepada jumlahnya, penemuannya yang dikata peningkatannya 2000%. Kalau dulu tidak pernah ada tangkapan melebihi 1 kilo, sekarangnya belas-belas kilo penemuan dia. Dan satu lagi dikatakan, dia ambil contoh, seorang wanita yang tertangkap di KLIA menyeludup dadah, dan rekod menunjukkan kemasukan dia kali ke-12. Bukan kali pertama, kali ke-12. Jadi perkara ini ditulis dalam akhbar itu mensyaki bahawa 11 kali yang sebelum pada kemasukan tertangkap ke-12 itu ada kaitan dengan kelicinan diatur untuk kemasukan dia. Satu, itu diletakkan kepada pada pihak kementerian. Ini saya tidak, tujuan saya membangkitkan perkara ini kerana ada laporan yang seolah macam memberi negatif persepsi kepada kita, tetapi kita tak boleh ketepikan 11 kali kemasukan. Dan juga jumlahnya, kalau dulu beberapa kilo, nilai sekarang berpuluh-puluh juta. Jadi dua fenomena ni pada pandangan Yang Berhormat, adakah oleh kerana strategiknya kedudukan kita ataupun longgarnya kedudukan kita? Tapi saya masih lagi menekankan bahawa pengujudan jawatan kuasa khas menangani isu ini sepatutnya kita wawarkan, sekurang-kurangnya ada penemuan dan hasil, dan kita tak boleh rahsiakan perkara ini. Saya betul-betul berminat nak tahu tentang pengumuman hasil dan juga kaedah operasi jabatan yang kita tubuhkan ini cara bersama. Terima kasih. Yang Berhormat, bila akhbar antarabangsa membuat liputan negatif berhubung kait dengan dadah ini dibangkitkan di Dewan, tetapi liputan akhbar kita hari-hari di mana polis telah pun berjaya dalam konteks memerangi dadah ini tak dibangkitkan pula. Maka masalah jenayah dadah di peringkat antarabangsa ini merupakan sesuatu yang begitu serius sekali. Dan kalau jumlah yang saya nafikan begitu besar, benar, ianya tak mungkin akan digunakan atau untuk diedarkan di negara kita kerana jumlah itu terlalu besar. Jadi banyak melihat negara kita ini sebagai negara transit. Itu merupakan cabaran pertama kita. Dan isu berhubung kait dengan integriti pegawai-pegawai kita, saya dah buktikan dahulu lagi. Mereka yang ada, kita mempunyai bukti-bukti dan juga maklumat, bukan sahaja di dalam agensi-agensi risikan kita, tapi di peringkat antarabangsa lagi. Kita ambil tindakan walhal mereka merupakan pegawai di bawah KDN itu sendiri. Dan tindakan yang serius diambil. Tapi jumlah nilai dadah yang diseludup atau digunakan Malaysia sebagai transit begitu besar sekali. Dan kebimbangan kita sekarang untuk mengaitkan dengan kajian Yang Berhormat ialah, kalau sekiranya duit hitam, black money dengan izin, atau duit haram ini sampai kepada bukan saja organised crime atau sindiket-sindiket antarabangsa, tetapi sampai ke dalam tangan pengganas-pengganas, dan itu akan menimbulkan satu keadaan yang lebih serius lagi. Dan ini yang perlu kita bendung, dan ini yang perlu kita sedang bekerjasama rapat dengan agensi-agensi antarabangsa berkenaan. Ya, bagusnya. Terima kasih Tan Sri Ketua. Berkaitan dengan isu judi tadi, saya boleh bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat dan juga rakan saya daripada Kota Belud, bekas Setiausaha Yang Berhormat.
tapi dia tak berapa naik pangkat lagi. Bahawa perlu ada kerjasama antara pihak berkuasa polis dengan juga pihak berkuasa PBT. Tetapi sudah tentu kita kena akui bahawa penguatkuasaan PBT ini jumlah dia tak banyak berbanding dengan pihak polis yang mempunyai anggota yang sangat besar. Dan saya merasakan bahawa perlu kepada ada satu peruntukan undang-undang untuk penyelarasan itu. Saya boleh bersetuju itu. Tetapi apa yang dibangkitkan oleh rakan saya daripada Jerai tadi ialah bila polis buat serbuan, kalau tak hari yang sama ataupun besok, seminggu selepas itu, 2 minggu selepas itu wujud balik. Bermakna bahawa seolah-olahnya bahawa macam tak ada satu tindakan yang tegas penguatkuasaan daripada pihak polis yang boleh menakutkan pihak-pihak pengusaha ini. Yang sehingga menyebabkan mereka meneruskan kegiatan tersebut. Jadi seolah-olahnya saya melihat bahawa macam mereka itu merasakan bahawa dilindungi oleh pihak berkuasa. Dan ini isu yang dibangkitkan oleh bekas ketua polis siasatan jenayah perdagangan Datuk Ramli yang sekarang ini tersebar di dalam internet tentang bagaimana penglibatan bekas ketua polis negara dalam memberikan perlindungan kepada kumpulan kongsi gelap umpamanya dengan dokumen yang terdedah. Jadi saya bimbang bahawa kementerian yang berhormat tidak melihat perkara ini sebagai perkara penting untuk diatasi, iaitu memastikan supaya pihak polis mesti bebas daripada pengaruh mana-mana sindiket-sindiket yang boleh menyebabkan keadaan tidak terkawal selepas pada ini. Menteri, isu yang sama, kerjasama dengan antara PBT dan PDRM. Datuk Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertuan, terima kasih pada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa isu tentang yang dibawa pada pokok senar kita akan bincang nanti, bukan sebab saya yakin Menteri akan sentuh hal itu. Saya nak balik pada isu tadi, kerjasama di antara PBT dan PDRM. Sebab saya ada masalah yang sama macam kedai internet yang buat aktiviti judi yang haram, ya, tanpa berlesen. Tetapi kita perlu untuk tangani isu itu, kita perlu kerjasama di antara pihak PBT dan pihak PDRM untuk pastikan masalah itu diselesaikan secara kekal. Saya pun melihat di kawasan saya, PBT serbu, dia sita tempat tu, dia ambil mesin-mesin judi, tapi selepas seminggu dia kembali dan aktiviti berterusan. So ini kita perlu sebut. Tapi Yang Berhormat Menteri, saya ingin tanya, 2 tahun dahulu pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah buat tawaran yang di-Pertua kepada PDRM, telah buat permohonan minta maaf supaya melantik 200 lebih kurang 200 atau 300 polis bantuan yang mana gaji akan dibayar oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya, ya. Ini untuk membantu PDRM sebab mereka mengakui mungkin ada pada masa itu masalah kapasiti atau kurang jumlah anggota di kawasan Petaling Jaya. Permohonan dibuat kepada pihak menteri sebab itu kelulusan itu perlu di bawah akta polis supaya melantik orang ini. Tetapi malangnya saya difaham permohonan itu ditolak. So, jadi di sini saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, kenapa permohonan itu ditolak? Sebab inilah satu contoh yang terbaik. Kita tidak lihat pada ideologi. Inilah sebab pihak PBT di bawah pengelolaan kerajaan negeri pun nak bantu isu keselamatan. Mereka telah peruntukan peruntukan dana 4 atau 5 juta untuk membantu pihak PDRM, tetapi malangnya saya tak tahu apa alasan atau apa sebab permohonan itu ditolak. Jadi saya minta penjelasan kenapa ditolak dan sama ada menteri boleh kaji semula, ya, keputusan itu dan menerima dengan baik cadangan daripada MBPJ supaya memperbesarkan jumlah anggota PDRM di dalam bentuk polis bantuan yang boleh bantulah dari segi isu keselamatan di kawasan Petaling Jaya.